Assalamualaikum semua. Okay, suruh diorang cepat masuk. Tengah hari ke? Petang dah lah. Dah petang Cepat Kau baru bangun tidur ke? Tak madam, saya baru lepas solat ni madam. Masya Allah, bagusnya. Macam ni yang kita nak. Solat, jaga. Lagi-lagi ketua madam. Apa? Lagi-lagi ketua? Ya Allah madam, contoh. Lagi-lagi ketua, betul tu. Contoh, mesti tunjuk contoh. Okey, dah berapa orang dah ni? 18. Sihat ke semua? Sihat. Alhamdulillah. Mana attendance awak ni? Okay, hari ni Madam cakap nak buat apa ya? What did I inform you? What was did I plan to do today? Dah lupa. Okay, absolute value kan? Okay, insyaAllah. Kalau sempat kita masuk UPS PSPM lah. Maxna dah buat ke semua? Dah. Dah, madam. Okay. Jadi kita mulakan dengan doa dulu sebelum saya check kehadiran. Any volunteers nak baca doa? Siapa yang belum pernah baca doa ni? Kita bagi peluang lah. Gila-gila semua kena ada giliran. Siapa Adib Johan dah pernah baca doa ke? Belum madam. Okey, Al-Fatihah betul doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Adib Johan. Terima kasih ya. Okay, sekarang saya nak ambil kehadiran. So minta tolong buka kamera sekejap. Bila saya panggil nama Abdullah Fahim. Not in class yet. Dia 21 year. Dah cukup ni. Dah cukup 21. Semua Abdullah Fahim dengar tak? Kita panggil Adib Johan dululah. Buka kamera Adib Johan. Okay. Farhan Haziq. Ada madam. Okay. Giri. Ada. Okay. Jamshir. Nampak macam dia masuk tadi. Memang ada madam. Tak okey ke? Ada ke? Jamshir ada dalam ni? Kita panggil Lakshin. Lakshin dah masuk belum? Sudah madam. Lakshin tadi awak masuk guna Itu tersilap tekan madam. Okey, nampak. Jamshir. Tak ada. Okey, Jamshir. Madam, dia kata kat saya dia internet slow madam. Takkan tak boleh cakap? Dia boleh bercakap, takkan mic pun tak berfungsi. Kurang-kurangnya bagi tahu apa masalahnya. Okey, so sebab saya tak dengar tak ada maklumat, saya tak nampak pula nama dia ada kat sini ke? Sekejap. Jamshir. Buka mic. Boleh tak buka mic cakap?
Dia kata apa kat awak? Ni baru masuk Jamshir. Dia kata internet dia tak berapa nak okey. Sorry madam, internet saya tak stabil. Dia kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar. Ya ke? Awak guna apa? Apa ni, Maxis ke? Maxis, saya guna Maxis. data sendiri. Oh. Maxis tengok tempat kadang-kadang memang dia tak stabil. Tak boleh buka kamera ke? Saya cuba sekejap. Okey, nampak Masya Allah rambut dia. Sorry madam. Kalau saya ada awak dalam kelas, dah gunting lah rambut awak tu tahu. Syafiq Hamdani. Muka, tengok muka. Sekejap madam. Hari ni pakai kopiah putih pula dia. Bagusnya. Ya madam. Lepas solat ya. Alhamdulillah. Banyak-banyaklah berdoa ya. Untuk Amin. Afiq Haikal. Ada madam. Alright. Muhammad Syahmi. Tak ada. Sekejap, ada madam. Okey, nampak. Abdullah Fahim belum masuk ya? Siapa nama ni? Syafiq, awak bagi mesej dia. Cepat masuk. Nabil. Saya tengah mesej dia. Apa dia? Saya tengah mesej dia. Alright. Nabil Akmal. Ada madam. Alright. Omar Musa. Ada madam. Okay. Somford. Ada madam. Okay. Azri Amira. Ada madam je. Okay. Nampak. Nur Anissa. Ada madam. Okay, nampak. Nur Farahin. Ada madam. Okay. Nur Najwa. Okay, nampak. Nur Syuhada. Suara saya lagging tak? Awak punya ni sebab kalau awak punya sampai lambat kat madam. Madam suara ni tak lagging tak? Tak ada. Tak apa tadi panggil tadi ya? Nur Syuhada sudah Saya ke? Okay. Nampak? Nurul Alia. Ada madam. Sekejap. Okay, nampak. Nurul Azwa. Ada madam. Okay. Putri Ayu. Ada madam. Okay. Syazwina. Ada madam. Muka tak nampak. Okay, nampak. Alright, so Abdullah Fahim dah masuk belum? Bisa tengok macam tu. Dah. Ada. Ada masalah lain ke? Ke baru mau tidur? Tak ada. Okay dah. So Alhamdulillah semua hadir. So hari ini adalah jam yang ketiga kita. Dan hari ini saya bersyarah untuk menghabiskan lah kalau chapter 2 so that next week Tuesday kita dah start chapter 3 insyaAllah. Okay, minggu depan memang dah kena start. Ada pensyarah beritahu saya dia dah habis chapter 3 minggu ini. Memang sangat laju lah. Tapi saya rasa kalau saya pergi laju nanti awak pun tak dapat apa-apa. Kalau tak dapat ikut lah. Betul tak? Ke saya perlu pergi laju? Betul madam. Betul madam. Betul. Okay, so saya punya rate okey lah. Setakat ni masih okey sebab UPS pun minggu ke-6. UPS minggu ke-6 ini baru minggu ke-3 dan minggu depan kita akan masuk chapter 3 hari Selasa dah masuk insya-Allah. Okay, so hari ni kita nak discuss Maxstar dan juga insya-Allah saya nak ambil soalan UPS, nak tengok ada masalah ke tidak. If you have any problem dengan UPS question yang awak tak
tak tahu nak mula ke, tak tahu nak buat apa, tak tahu nak start, then you should ask during this Google Meet lah. Okay, saya nak share screen sebelum tu saya nak beritahu, sebelum itu tentang assignment 1, individual assignment which will be released tomorrow, hari Jumaat. That means awak boleh tengok dia punya soalan dekat My Maths link, cuma jangan buat apa-apa dulu sebab saya akan mungkin awak akan nampak ada set A dengan set B, ada dua set yang berbeza. Jadi biasanya saya tak akan ambil exactly set A, set B, saya akan gabung. Saya akan gabung. Jadi mungkin nak tengok soalan, nak tinjau-tinjau, nak cuba jawab tu boleh, tapi saya akan go through dengan awak sebelum awak betul-betul start doing your assignment. Sebab ni individu, so semua kena hantar. I will go through with you the assignment so that saya kena mention apa benda yang saya nak awak buat, apa benda yang awak patut tak buat, to get maximum marks. Okay, tapi hari Jumaat awak akan tengok kalau dekat My Maths link tu dia ada satu icon ada satu button tu untuk tugasan. Anda boleh pergi tengok lah kalau berminat. Tapi saya akan bagi mungkin Sabtu atau Ahad baru saya release sebab saya nak kena select the questions yang saya nak awak submit dan I will upload to Google Classroom sebab semua assignment awak kena upload atau submit di Google Classroom untuk saya semak. Okay, clear tak? Ya, madam. Jelas, madam. Clear, madam. Okay, sekarang kita pergi ke soalan Maths Star. Yang saya nak bincang ni adalah soalan inequalities. Dalam Maths Star ni dia tak ada soalan yang melibatkan equation. Saya pun tak faham kenapa tak ada pula. So dia ada inequality sahaja. Cuma saya nak just revise dengan awak. Revise macam nak remind awak. Ini soalan yang Jamshid tanya semalam kan? Ya, saya. Okay, awak faham tak Jamshid? Clear tak? Faham ya? Okay, cuma nak kita go through, ada dua bentuk ya. Absolute value. Absolute value apa saya tulis? Nampak tak Medan tulis ni? Nampak, madam. Nampak, madam. Okay, absolute value ni dia ada saya dah rekod kan? Nanti tak rekod macam hari tu pula. Okay, absolute value ni dia ada dua bahagian, iaitu satu soalan yang berbentuk equation dan satu lagi soalan yang berbentuk inequalities. Inequality. Jadi logiknya lah kalau soalan objektif, soalan yang panjang macam absolute value inequalities yang melibatkan rational inequalities tak mungkin lah keluar sebab dia nak ambil jawab satu soalan tu pun dah ambil masa dalam 7-8 minit. Okay, so dia terbahagi kepada dua, equation dengan inequality. So kalau equation ni bermaksud awak akan nampak bentuk sama ada nak guna kaedah basic definition atau guna squaring both sides. Okay, ada dua pula. So yang ni pun terbagi kepada dua, method dia ada dua, sama ada nak guna basic definition ataupun squaring both sides. So kalau basic definition, ni madam dah highlight, istilah soalannya one side ada absolute value. Contoh absolute value AX plus B
equals to C. Okay, one side ada absolute value. Ataupun dia ada bentuk absolute value of AX plus B equals to CX plus D. So maksudnya bukan semestinya sebelah kanan tu constant lah. It can be bentuk linear ataupun bentuk kuadratik. So kalau one side tu ada absolute value, kena guna basic definition. Apa basic definition bagi equation? So basic definition adalah absolute value of X equals to A. Ini basic definitionnya. Bila kita nak buang tanda absolute value, kita akan tulis dia ada dua bahagian. Satu X equals to A dan satu lagi X equals to negative A. Okay, this is the basic definition yang awak akan guna untuk menjawab soalan equation. Ni equation. So kena tahu beza antara equation dengan inequality lah. Okay, so bila kita dah guna dia punya absolute value, punya definition ni, basic definition ni, absolute value dia kena buang. So maksudnya pada step yang X equals to A dah tak ada absolute value, pada step X equals to negative A dah tak ada absolute value. Okay, lepas tu kita nak kena selesaikan cari jawapan A, lepas tu selesaikan cari jawapan B. So bagi equation kita tak combine answer macam inequality tau. Yang ni kita akan dapat jawapannya adalah katakan dua nilai. Sini ada dua nilai. So pastikan jawapan disemak. Semak jawapan yang mana satu yang kita nak ambil sebagai final answer. Semak jawapan ni wajib lah bagi equation. Inequality tak payah semak. Semak jawapan ni wajib bagi equation absolute value sahaja. Equation yang melibatkan absolute value wajib semak jawapan. Okay, sebab kadang-kadang 4 jawapan yang kita dapat tapi hanya 2 saja yang diberi sebagai final answer. So masuk balik dalam equation yang asal ni untuk determine which is the final answer. Clear tak? Ya, madam. Clear, madam. Okay, untuk yang guna squaring both side pula, dia punya bentuk adalah senang saja nak ingat, kiri kanan ada absolute value. So kalau awak nampak kiri kanan dia ada absolute value macam ni, so kita terus guna kita terus guna squaring both side. Okay, yang ni sebenarnya kita menggunakan satu definition of absolute value, that is absolute value of X equals to square root of X squared. Ini satu lagi definition of absolute value lah. So bila kita buat squaring both side, maksudnya bila kita square ni, square absolute value, apa yang berlaku, square root sebelah kanan ni akan hilang lah. So absolute value of X squared akan sama dengan X squared. Okay, so maksudnya bila kita square tu, secara automatik absolute value punya notation ni hilang. Sebab sebenarnya apa yang hilang adalah square root dia. Square root dia kita kuasa dia hilang, so tinggal X squared. So biasanya kita akan terus pergi pada step di mana daripada yang soalan yang ada absolute value kiri kanan ni, kita terus saja tulis AX plus B squared equals to CX plus D. Tapi awak kena faham lah konsep ni sebenarnya kenapa boleh hilangkan absolute value bila kita square, sebabnya konsepnya kita menggunakan definasi yang square root X squared ni. Kita menggunakan definasi ni yang bila square absolute value boleh hilang. Yang sebelah kiri ni kita guna basic definition, sebab tu absolute value dia boleh hilang. Okay, tujuan guna basic definition adalah untuk buang tanda absolute value supaya boleh selesaikan lah. Okay, bila inequalities pula dia ada inequalities basic definition dia akan ada bentuk absolute value lebih besar atau sama dengan A, atau absolute value lebih besar daripada A. Ini semalam saya kata apa, kalau lebih besar go ke lah. Greater than or go Kalau absolute value of X less than equal to A, absolute value of X less than A ini adalah Ya. Okay lah, less mesti N. Okay, so mana satu yang awak nak guna, kena tengok inequality sign lah. So ini kita guna basic definition, tujuan ni untuk membuang dia punya absolute value. So kalau yang ni greater atau equals to A, bila saya guna basic definition, this is the basic definition lah, X greater atau equals to A or X less atau equals to negative A. You can refer to your lecture note semasa test. So sebab tu tak perlu nak hafal. Yang ni X greater than A
or X less than negative A. Sebab kalau boleh silap juga saya tak tahu nak kata apalah. Mungkin masa pelajar yang sesi-sesi lepas dia tak boleh nak rujuk, dia mungkin boleh silap terbalik and so on. Jadi awak sepatutnya tak boleh nak silap lah. Sebab awak ada rujukan. Okay. So kalau less maksudnya N, so dia adalah bentuk sandwich. Bentuk sandwich ni kita akan split kepada dua bahagian. Okay. So satu or, bila greater than mesti or, dan satu lagi N yang melibatkan less. Clear tak? Okay, so squaring both side pula. Squaring both side pula bila ada absolute value left and right. Dan ini inequality lah. So kita akan dapat nanti bila kita square, kita akan dapat quadratic inequality. Bila dapat quadratic inequality, you need to factorize. Lepas awak dah factorize, you need to do graphical method to solve this inequality. Okay, so hanya inequality quadratic sahaja awak lukis graph. Jangan bagi lukis graph untuk rational atau linear atau apa-apa bentuk lain. Hanya quadratic inequality sahaja awak lukis graph parabola ini. Hanya quadratic sahaja. Sebab itu graph parabola ini khusus untuk quadratic sahaja. Siapa yang pergi buat graph parabola untuk rational, maksudnya dia tak faham lah. Ini graph parabola sebenarnya kan. Okay, tapi untuk equation ingatlah bila awak guna squaring both side, awak akan dapat quadratic juga sini. Tetapi awak dapat equation. Bila dapat equation, still kena factorize. Cuma jawapan terus kita tulis. Tak adalah kita nak pergi lukis graf pula ya. Terus kita tulis apa jawapan dia. Cuma kena semak sebab bila equation punya absolute value mesti semak jawapan. Okay, so saya nak tengok, awak tengok secara keseluruhan lah. Untuk absolute value, ini yang awak kena tahu ya. Okay, nah saya nak pergi ke Jamboard. Siapa nak volunteer Jamboard dia? Tidur ke? Cepat. Saya madam nombor 1. Nombor 1, Alia. Okay, kita tengok soalan nombor 1 maths time. Cantik tulisannya, kemas, grafnya cantik. Macam ni lah nak tengok. Okay, nombor 1 soalan dia melibatkan bentuk linear dan inequality. Okay, inequality. Lepas tu dia ada sebelah kiri saja absolute value. Jadi kena guna basic definition. Okay, so awak menggunakan basic definition less than maksudnya n. Okay, betul. So saya nak tengok katakanlah pelajar dia nak tulis bentuk sandwich dulu pun boleh. Bentuk sandwich. Alah, sudah silap saja. Dia dah cuba guna warna biru lah pula ya. Dah boring lah guna warna merah. Okay, let's see sebab dia less than ni. Jadi dia case n. Jadi kita boleh start. Boleh nampak tak saya tulis warna biru ni? Nampak Okay, so katakan saya menggunakan dia punya basic definition lah. So sebelah kiri mesti ada negatif. Ingat basic definition untuk absolute value of x less atau equals to a. Basic definition dia adalah x less atau equals to a greater atau equals to negative a. So sebelah kanan a positif, sebelah kiri a mesti ada negatif. Okay, so sekarang saya nampak yang sebelah kiri ni awak ambil daripada yang sebelah kanan dia. 7 tolak 3x less atau equal to 2x plus 5, betul. Lepas tu yang sebelah kiri ni pula awak tulis di sebelah sini. Okay, so 7 minus 2x greater atau equals to negative 2x bracket plus 5. Okay, betul. Lepas tu dipindahkan sebelah kiri dapat negative 5x, 5 tolak 7 negative 2. Bila bahagi dengan negative 5, you change dia punya equality sign, correct? Okay, yang ni dipindahkan ke kanan dapat negative x. Okay, betul. Bahagi dengan negative 1, inequality sign diubah, betul. Okay, lepas tu kita buat untuk combine answer. Sebab ni inequality kena combine answer dan perkataan n ni wajib tulis. Siapa yang tak tulis perkataan n ni akan hilang markah lah. Okay, lepas tu kita nak combine answer, kita buat satu number line. So jawapan x greater atau equals to 2/5 dekat sini. Jawapan ni
arrow ini menunjukkan jawapan untuk the left hand side. Untuk yang right hand side dia siapa nama yang ni? Apa nama awak lupa dah. Alia. Okey, Alia letak dekat bahagian bawah. Okey, tak kira lah kedudukan di atas ke bawah yang mana satu tak kisah. Yang penting benda tu ada. Okey. Lepas tu loreknya di mana dua garisan ini bertindal macam ni. Okey, betul. So your jalan kerja ini ada markah. Biasanya satu markah lah untuk number line. Lepas tu final answer betul. Okey, final answer betul. Okey, clear tak? Clear, madam. Okay, kalau dia soalan objektif, you buat cara you nak solve tak sempat, cara dia saya bagi satu cara ya. Awak ambil satu jawapan dalam interval sebab dia akan bagi beberapa pilihan jawapan kan. Dia akan bagi beberapa pilihan jawapan. Jadi cara cepat kita ambil satu nilai dalam interval ni. So nilai dalam interval ni katakan nak awak ambil 2/5, kata nombor apa? Bagi saya satu nilai dalam interval ni. X equals to what? Okay, ambil 3. Okay, lepas tu awak pergi sub dekat dalam original inequality ni. Sebelah kiri bila awak sub 3 dapat 7 tolak 3 kali 3 9. Sebelah kanan 3 kali 2 6 campur 5. Sekarang awak nilaikan 7 tolak 9 adalah absolute value of negative 2 less than 11. Adakah 2 less than equal to 11? Betul tak statement ni? Betul. Okay. Kalau betul that means your answer is correct. Itu cara nak check dengan cepat lah. Kita hanya ambil satu nilai sahaja. Lepas tu kalau nak tahu equal sign, sebab kadang-kadang dia akan bagi ada equal sign, tak ada equal sign. Equal sign di sini mesti ada sebab dalam soalan ada equal sign kat situ. Kalau awak ambil interval katakan sebelum 2/5 ni, katakanlah awak ambil nilai kosong. Cuba sub kosong. Kosong kalau sub di sebelah kiri akan dapat absolute value of 7. Kosong kalau sub sebelah kanan dapat 5. Adakah 7 less atau equals to 5? No. So maknanya jawapan yang sebelah kiri 2/5 tak betul. Ni tak satisfy, maknanya salah lah. Itu cara cepat Cara cepat. Ni bila kita nak jawab soalan objektif ni dia kena tahu cara bukan cara subjektif. Kalau subjektif memang kena tunjuk step by step. Ni cara nak jawab soalan objektif kena tahu teknik dia. Okey, sekarang kita pergi kepada faham tak semua yang saya terangkan tadi, yang saya semak ni, faham tak? Faham ya? Okey, bahagian B pula dia adalah bentuk yang kena guna basic definition sebab one side ada absolute value. Okey, perkataan N ni wajib ada, bagus. Lepas tu menggunakan less than 4, greater than negative 4. Okey, betul. Pindahkan semua sebutan ke kiri, factorization tunjuk. Okey, bagus. Okey, graphnya betul bentuk, interceptnya, kedudukan interceptnya betul. Graphnya betul, loreknya less than 0, jadi lorek di bawah, correct. Bentuk sebelah kanan pula, bentuknya betul, interceptnya negative to 0 betul, dan loreknya dekat atas sebab greater than 0. Okey, so dua sampai sini dah betul semua. Sekarang final answer. Answer ini sebab ada belajar dia tak tulis. Wajib tulis sebab ini adalah jawapan untuk quadratic inequality. Not the final answer yet. But this part ada markah tau. Jadi kita akan letak jawapannya boleh dalam interval form, boleh dalam bentuk macam yang ditulis ini. You nak tulis dalam bentuk interval form tak ada masalah sebab ini belum final answer lah. So kita boleh buat macam ni untuk jawapan dia. Interval form or inequality atas ni. Lepas tu baru kita akan buat step yang seterusnya untuk combine answer. So this is the step to combine answer. Okay, ini combine answer using number line. Okay, so jawapan yang sebelah kiri negative 4 to 2 ada kat atas ni. Jawapan sebelah kiri ni ada kat atas. Lepas tu jawapan yang sebelah kanan pula ada di bawah. Okay, yang bawah ni adalah bahagian bawah ni adalah jawapan daripada sebelah kanan, solution sebelah kanan. Okay, dua-dua semua tidak termasuk nilai. Jadi ada empty circle. So lorek bahagian mana kita nak lorek? Adakah union atau intersection? So kalau N mesti intersection lah. So lorek bahagian yang dua garisan ini bertindal macam ni. So kawasan ini dan lorek. So kawasan betul. Jadi dekat gambar raja ni dah dapat markah lah. Lepas tu baru kita baca final answer dia di antara negatif 4 hingga negatif 2 or 0 to 2. Okay, correct. Okay, full mark for both questions. Okay, good. Alia. Ada. Okay, good.
Next question, siapa nak volunteer? Number 2. Volunteer? Tak ada volunteer, saya pilih je. Apa yang saya belum check? Jalan kerja. Nabi Akmal, pernah tak saya check awak punya Jamboard? Belum lagi, madam. Okay. Patutnya yang belum saya check tu dia volunteer lah. Okay, kita tengok solution for number 2 now. Lama ni nak loading. Alright. Okay, nombor 1 ni betul. Nombor 2 betul. Kita dengan nombor 2 pula ni, baru nombor 2. Okay, nombor 2 absolute value yang bentuk rasional dan one sided. So di sini kena guna basic definition juga. So bila dia less, dia adalah less than. So kata n ni wajib tulis. So less than 3 betul, less than 3 greater than negative 3 betul. Step pertama ni kalau awak tersilap, habislah kosong terus maka kosong terus. So dalam exam objektif ni dia boleh bagi soalan macam ni tapi dia tak suruh soal. Mungkin dia kata choose the correct basic definition for this inequality. Mungkin dia kata pilihkan yang basic definition yang betul. Okay, so kena tahu yang mana satu yang betul sebab pilihan dia ada 4 biasanya. Okay, lepas tu pindahkan ke kiri, betul. Equate denominator dapat negative 3x minus 3, betul. And dapat ini. Okay, sebelah kanan, okay saya ambil sebelah kiri dululah. So di sini dia menggunakan table of sign sahaja method dia. So dia ada 2 nilai daripada bawah negative 1. Daripada bawah ni dapat negative 1. Daripada atas ni dapat negative 5/2. Negative 5/2, betul. Okay, so dia akan ada 3 interval sebab ada 2 nilai x, so akan ada 1, 2, 3 interval, betul. Negatif 5/2 dengan negatif 1, negatif 1 lagi besar. Okay, so intervalnya betul. And then kita tengok untuk faktor yang pertama ni betul tak tanda dia. So kita akan tengok dia pergi ke garisan negatif 5/2. So oleh kerana depan x itu nilai dia negatif, nilai negatif 2 ni negatif. So dia letak negatif sebelah kanan. Negatif sebelah kanan. Betul, sebelah kiri positif. Okay, betul. So untuk faktor yang kedua, dia letak negatif 1 nilainya. So pergi kat garisan negatif 1 ni. So sebelah kanan. Tanda awak kena jelas lah positif Positif, sebelah kiri negatif. Okay, betul. Conclusionnya betul. So kita nak ambil jawapan mana ni? Apa jawapan yang kita nak pilih? Negatif ke positif? Negatif. Negatif sebab less than 0. Tapi kena bulatkan jawapan awak. Awak tak tandakan jawapan dia. Okay, kena bulatkan jawapan awak. Lepas tu kena tulis. Mana jawapannya awak tak tulis Tulis saja. Kenapa? Awak punya solution separuh dekat atas ni pula. Cik Oi. Solution dia kena tulislah apa dia punya solution. Negative infinity, ambil saja interval kat atas tu. Negatif 5/2 union negatif 1 sampai infinity. So ini jawapan yang kita katakan A lah. Yang kita akan guna untuk combine nanti. Okay, jelas tak semua? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada. Yang lain? Ya. Ada, madam. Okay, lepas tu kita pergi kepada inequality yang kedua. Sebab dia ada 2 inequality. Lepas tu saya kata impossible lah soalan macam ni panjang nak keluar untuk objektif. Tapi dia boleh twist soalan ni, dia tak tanya, dia tak minta solve. Dia minta definition dia. Ataupun dia minta step-step tertentu lah. Mungkin dia bagi table.
Dia suruh awak pilih tanda macam-macam bentuk soalan dia boleh tanya. Yang penting awak tahu konsep, awak boleh jawab. Mungkin dia tunjuk table, dalam table tu dia letak tanda. Okey, pilih pilihan tanda yang betul, macam tu pun boleh juga. So yang penting awak faham konsep, awak boleh jawab lah. Okey, ni pindah ke kiri jadi positif, equate denominator dapat 4x plus 1, x plus over x plus 1. So dia punya nilai x ada 2, iaitu x equals to negative 1 over 4 and x equals to negative 1. So negative 1 over 4 dengan negative 1 over 4 lagi besar daripada negative 1. Okay, so susunan dia kena betul Lepas tu intervalnya betul. Lepas tu untuk 4x plus 1 kita tengok dekat garisan negatif 1/4, boundary dia ke kanan positif betul. Lepas tu negatif kiri, sebelah kiri x plus 1, dan tengok dekat boundary negatif 1 sebelah kanan positif betul, sebelah kiri negatif. Hasil bahaginya, conclusionnya betul. Lepas tu kita nak pilih jawapan apa? Tak bulatkan mesti bulatkan jawapan Haikal. Apa jawapan dia? Nak negatif ke positif? Positif. Okay, positif. So bulatkan jawapan dan tulis jawapan. Jawapan awak boleh tulis dalam bentuk macam ni ataupun interval form. Negative infinity, sebab awak dah ada interval form ni kat atas, salin saja. Negative infinity to negative 1 union negative 1 over 4 to infinity. Okay, ni jawapan B. Sekarang nak combine answer. Okay, so your table dua-dua betul Table betul dua-dua. So sekarang nak combine answer, kita tengok dekat bahagian bawah ni. Negatif jawapan A dekat bawah ni betul. Macam tak betul je. Betul ke? Kalau awak tengok dia punya jawapan tadi, negatif infinity sampai negatif 52 ada. Lepas tu macam mana pula sini negatif 1/4? Haikal. Dia tanya siapa tadi? Haikal kan? Nabil. Nabil. Kenapa macam tu? Awak nampak tak? Jawapan yang A tu, awak dah tanda negative infinity tu negative 5/2. Yang ni betul. Tapi kenapa pula satu baris dengan tu, apa pergi letak negative 1/4? Satu betul. Jadi your number line salah lah. Kena buat betul-betul. Okay, negative 5/2. Kita tandakan satu-satu. Awak buat satu per satu. Sekarang masukkan A dulu. Jawapan A dulu. Okay, sekarang jawapan A, negative 5/2 ke kiri. Okay, empty circle. Tak masuk negative 52. Lepas tu negative 1 sama baris. Negative 1 ke kanan. Okay, ini adalah jawapan untuk set A. The first one. Untuk set B, the second answer, negative infinity to negative 1. Baru awak start daripada atas sikit, awak buat arah ke kiri sebab less than negative 1. Okay, yang ni greater than negative 1/4. So negative 1/4 duduk sebelah kanan negative 1 kan. Okay, so daripada sini sambung ke kanan pula. Ini adalah jawapan B. Tapi saya tengok awak punya ni, awak ada 1 level, 2 level, 3 level. Memang salah lah jamaran jawab. Dia tak boleh ada 2 level. Sebab jawapan ada 2, mesti ada 2 baris saja. Jawapan ada 2, mesti ada 2 baris saja. Faham tak? Faham. Okay, sekarang baru kita lorek. Di manakah intersection kita nak end kan? Kita nak ambil intersection. So kita ambil daripada sini ke kiri, daripada sini ke kanan. Okay, sekarang baru awak baca final answer. Solution set X less than negative 5/2 or X greater than negative 1/4. Final answer. Your final answer dengan your number line ini mestilah sama. Sebab bila saya tengok awak punya jawapan dengan your number line sama. Tapi masalahnya garisan jawapan awak letak salah. So of course kat sini awak hilang markah. Walaupun jawapan ni betul, tak ada markah juga, hilang markah. Sebab awak punya number line salah. Okay, Nabil, betul kan ya? Okay, madam. Okay, yang lain jelas tak? Jelas, madam. Jelas. Okay, good. Okay, next siapa nak volunteer sang jambot? Empat,
Ni kalau saya buka ada yang tak buat, memang nak kena lah. Saya akan apa benda ni? Lection? Yes, madam. What is this? Which one, madam? Why is your working teruk sangat macam ni rupa? No, it's I haven't loaded yet, I guess. What? No, yang ni yang conteng ni siapa yang punya kerja ni? Awak buat ke? Ha? Yang conteng, oh, yeah, madam. Ya Rabbi, Ya Karim. Tak, ni yang conteng ni siapa punya kerja ni? No, saya tersilap buat masa mau crop the picture. Kawan-kawan jangan conteng jembok kawan-kawan kalau ada yang conteng lah. Alright, I want to go straight to rational number 2B. Ini saya nak tanya lection number 2E ni. Yes, madam. Yep. My God, apa awak buat ni? Lection, awak ni fokus tak dalam kelas Yes, I did, madam. What is this? What is this? No, yang tu sepatutnya saya kena buat graf tapi saya tidak buat yang tu. Kenapa? Apa tak buat? Sebab masa saya buat tu, I kurang faham memang yang tu. So after cikgu explain tadi tu, saya Did you refer to lecture notes? Yeah, some things like saya tak confirm yang mana kena buat graf, yang mana kena buat number line. Mana pula tak confirm. Saya dah repeat beberapa kali. Madam dah cakap dalam kelas, only quadratic inequalities you do graphical method. Only quadratic inequalities. That's why bila madam ajar, bila saya ulang benda tu berkali-kali, awak buat catatan. Sekarang ni nampak tak, awak tak ada konsep apa kat sini. This is number line apa benda saya tak tahu. Salah. Okay, ini pun salah. Saya kata jangan guna number line for quadratic. Please use graphical method only. And then factorization ni pun salah. Buat balik, saya nak check balik awak punya Jamboard ni. Okay. Dengar tak? Dengar, madam. So if you get wrong here, memang tak payah tengok lah yang bawah ni. Kita tak tengok dah yang bawah ni. If atas semua dah salah. Awak hanya dapat markas hingga factorization part saja. Your basic definition betul. Your factorization satu betul, satu salah. Itu saja yang awak dapat satu markah. Lepas tu kat sini, where is your basic definition, saya nak tanya? Tolong buat kerja dengan betul lah. Awak tengok kawan-kawan awak buat kerja macam mana. This is not jalan kerja yang madam suka tengok lah. Macam comot. Kenapa tak boleh padam bahagian ni? Kenapa pergi cancel macam ni? Lepas tu, where is your basic definition? This is absolute value inequality. Mesti ada dua bahagian. Where is your second part? Sepatutnya buat dalam satu baris. Lection? Lection? Yes, madam. Understand what I'm talking about? When you saya faham, madam. Sebab saya ni memang benda tu saya tak faham. Sebab selepas madam satu-satu ajar saya faham apa yang saya kena. Okay, buat balik soalan yang tadi, absolute yang apa melibatkan kuadratik tadi dengan soalan ini, buat balik. Saya tak nak tengok macam ni. Because bila dia melibatkan absolute value, you need to show the first part, the first step is the basic definition, because I don't see the basic definition here. I don't see. Awak bagi tengok tadi yang saya semak yang betul tadi, tengok macam mana dia buat. Ikut macam tu. Faham Sure, ma'am. Ikut macam mana dalam nota kuliah, you won't have any problem. The problem is when you don't refer to the lecture note, dan awak buat solution macam ikut suka hati lah.
Okay, daripada solution punya step ni betul. Cuma awak mesti tunjuk the concept of using basic definition tu awak tak tunjuk tadi. The first part, the first step. Okay, dia punya inequality ni dia punya tanda betul. Dia punya tanda kat sini apa yang salah? Okay, you tell me kat sini apa yang salah? Connection. Actually kalau dia tolak dengan 1 sepatutnya jadi kosong. So the rate the bawah dominant tak boleh jadi kosong actually. Bukan, yang saya kotakkan ni salah ni. Apa yang salah? Yang saya kotakkan ni, apa yang salah? Is this correct? No. Okay, apa yang salah? No. Sepatutnya kat tengah tu kena negatif. It's not positive. Yang mana? Kolom 1 ke, kolom 2 ke, kolom 3 yang negatif? Kolom 2. Kolom 1. Kolom 1. Ya, ini patut negatif. Dan nampak tak awak punya conclusion di sini macam pelik, negatif, positif. Normally kalau kebiasaannya kan, kalau dia bukan soalan yang abnormal, sebab dia ada soalan yang mana dia akan ada situasi di mana tanda dia negatif, positif tu ada. Tapi untuk kes macam ni, normally tanda dia akan berselang-seli. So dia mesti negatif, lepas tu dia mesti positif, lepas tu dia negatif. Dia akan bertukar-tukar. Okay, so bahagian ni betul, sini salah because you dah salah kat sini. So negatif, this one should be positive. So your conclusion is wrong. Okay, I want you to do this correction. Upload. Buang yang salah ni, upload yang betul. Okay, madam. Macam ni lah baru betul, nampak lah dia punya basic definition. Apa yang pasang lagu tu? Okay, kita tengok bahagian B pula. So dia menyebabkan basic definition dan dia punya konsep adalah greater than, so or. So perkataan or ada. Cuma you are skipping one step. Yang ni memang kalau saya akan tolak markah. Step yang paling penting awak tak tulis. Where is the basic definition step? This is not the basic definition step. Faham Lekshan? Awak mesti tulis basic definition dulu. Barulah pergi ke pindahkan kiri. Dia mesti ada step-step dia. Mula-mula awak guna basic definition dulu. So apa basic definition for this? You salin tanpa ada absolute value. 1 greater than 3. Lepas tu less than negative 3 or 3 minus 2x over x minus 1 is greater than 3. So 1 is greater than 3, the other one is less than negative 3. This is the basic definition you need to show because step ini ada markah. Faham tak Lekshan? Faham, madam. Lepas awak dah show this step, then only you proceed to solve kiri kanan. Then only you move yang negative 3 ke kiri. Step itu pun awak tak tunjuk. Selepas awak dah guna basic definition, the next step is to move to the right hand side. Pindah. Tapi kalau katakan awak nak pergi equate terus, tak ada masalah, boleh. So ini equate terus lah. Tapi kalau awak pindahkan dulu baru equate, sebab kadang-kadang pelajar bila dia buat terus, macam dia skip satu step, dia akan silap. Okay, but if you are confident, you tak silap, tak apa. Nampak? Yang ni pindah ke kiri, negatif 3, equate denominator terus. Yang ni, yang kanan ni pindah, kejap ni greater than 0 kan? Okay, awak ambil yang ni, pindah jadi positive 3. Okay, betul. Bahagian equate denominator betul. Okay, sampai sini. Cuma the first step yang paling penting awak tak tulis. Faham tak Madam cakap ni, Lekshan? Faham, madam. Okay, lepas tu kita nak guna table of sign. So you have two values from the denominator, you get negative 1. From the numerator, dapat 6/5. So daripada segi tanda negatif ke sebelah kanan ni betul. Yang ni betul. Conclusion dia betul. Lepas tu dia punya answer kena tandakan. Tolong pastikan awak punya conclusion tu awak nak tanda, awak nak ambil yang mana satu. Greater than 0 positif ke negatif? Greater than 0. Which is the answer? You did not even circle the answer.
must be positive. Positive lah. Okay, so circle the answer. And then for the second table, if you see, saya check so far tak ada mistake dekat atas ni. Apa yang nampak ada mistake tolong bagi tahu madam ya. So nilai X di sini ada 2, kosong dengan negatif 1. So bila ada 2 interval, 2 nilai, ada 3 interval lah. So dekat sini awak tak tulis interval pula. Dekat kiri awak tulis interval. Tapi bahagian atas ni memang tak wajib letak interval, tak wajib. Kita tengok bahagian tanda ni dulu. So bila dah untuk X kosong ke kanan positif, kiri negatif. Yang ni positif, negatif, conclusion, positif. Okay, yang mana jawapan nak ambil sekarang ni Nakshan? Negative. Less than 0, negative. So your answer is 0 to 1. Okay, now combine answer. Where is the step when you combine the answer? Tak ada langsung. There is no step where you combine answer. Mana dapat jawapan ni? Nakshan. Show step to combine answer. Mesti tunjuk. Apa dia step dia? Buat number line. Okay. Saya nak pergi ke Jamboard orang lain pula. Giri. Muka surat 3 madam. Yang mesra tu. Okay. Muka surat 3. Yang tu saya belum padam madam. Kita ada setengah jam lagi ya. Mana? Kenapa saya nak tanya kenapa awak letak plus minus sign Saya pakai number line madam. Number line untuk combine answer tak ada plus minus sign tau. Tak tahu Saya tak pernah pun ajar untuk combine answer awak letak plus minus sign. Ada tak saya ajar? Saya nak tanya orang lain. Ada tak madam ajar untuk combine answer letak plus minus sign? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebenarnya awak ni menggunakan number line untuk solving tau. Saya kata jangan guna solving number line yang untuk solving yang ada plus minus sign ni jangan guna. Sebab saya akan bagi awak kosong kalau tapi oleh kerana kita tak ada dalam assignment, tapi biasanya kalau dalam kerja-kerja apa pun saya akan bagi kosong sebab saya kata jangan guna. You only use yang ni combine answer saja. Awak buatlah number line, lepas tu lorek kat mana jawapannya. Dan ini pun salah. Giri, awak ni rujuk nota ke tidak? Rujuk madam. Rujuk apa? Kalau set pertama yang ni pun salah. Katakan awak buat, masa awak buatnya awak tak faham. Tapi bila madam dah explain, awak dah faham ada kesilapan, pergi buat pembetulan. Jangan upload something yang salah. Kecuali awak memang sampai ke sudah tak faham. Ini N ke O saya nak tanya? N mungkin. Apa mungkin? Awak boleh jawab mungkin lagi? Macam mana nak tentukan N ke O? Giri? Macam mana nak tentukan dia case N ke O? Giri? Were you sleeping during my class yesterday? Yesterday ke bila kita punya class? Yesterday lah. Belum faham madam. Yang N dengan O tu saya belum faham. Okay, siapa boleh explain dalam ni? Siapa yang dah faham boleh tak tolong explain? Somfort, saya nak dengar suara Somfort. Somfort? Yes, madam. Okay, can you explain how do you decide to use and ke or basic definition? How do you decide that? The less than or greater than. Kalau dia greater than, kena guna or. Kalau dia less than, kena guna and. Yes, saya dah bagi cara betul. Greater than or. Less mesti and. Less mesti and. Kan saya ada bagi perkataan gola. Lagi satu, saya tak boleh terima lah kalau awak kata
Salah sebab dalam nota jelas ditunjuk kalau bentuk bentuk yang ada ni absolute value yang less kan. Saya kata bila ada less awak tukar buang tanda absolute value ni. Giri dengar tak ni? Lepas tu awak tulis dalam bentuk sandwich. Okay, I think you have not done your work sebab tu awak buat banyak salah ni. Lepas tu awak akan nampak bila bentuk sandwich memang case N dah. Dia tak boleh O. Because if you put O here dan sepatutnya N memang salah. Memang salah. Lepas tu baru kita split kepada dua bahagian. Dan kita solve. Dan bila kita nak combine answer, you don't use number line yang plus minus sign. This number line is used for solving, menyelesaikan untuk dapat jawapan. Dan saya kata jangan sekali-kali awak guna. Sebab bila pelajar guna ni, sebab itu yang awak jadi confused. Bila tak dengar cakap pensyarah. Bila saya kata jangan guna. Bila pelajar dia guna kaedah ini, bila nak combine answer dia dah confused. Dia pergi buat pula plus minus sign. Okay? So please ikut kalau madam kata jangan guna, please don't show. Kalau dalam nota kuliah dia gunakan madam pesan jangan guna number line. Sebab itu kena catat apa madam cakap. Giri dengar tak? Okay, madam. Saya marah lah ni. Sebab bila buat kesilapan macam ni memang saya akan marah. Okay, so jadi dari sini dah salah. Dekat your basic definition dah salah. So 7 minus 3x less atau equal yang ni betul. Greater atau equals to yang ni betul. Tapi of course awak tak akan dapat jawapan. First step dah salah. Tak akan dapat jawapan pula. Tak akan dapat markah. Okay, lepas tu kita tengok diselesaikan ni. Okay, awak pindahkan ni ke kanan. Tengok tak? Awak pindah ni ke kanan. Awak dapat 5x kan? Awak pindahkan ni ke kanan dapat 5x. Kenapa yang ni tak terbalik? Inequality sign awak masih lagi less. Kalau awak pindah negative traits ke kanan, kenapa yang ni tak diterbalikkan? Masih lagi less. Lepas tu yang ni, awak buka kurungan, awak pindahkan ke kanan. Yang ni betul diterbalikkan tapi dipindahkan ke kanan dapat x less than, and then 7 tambah 5, 12. Okay, ni betul. Saya nak awak buat balik. Saya akan check awak punya Jamboard. Giri, siapa lagi tadi? Lection seorang lagi. Giri lagi seorang. I will check your Jamboard balik. Giri. Dengar tak? Dengar. Buat balik. What is your absolute value? Ni pun salah juga. Less than, mesti N. Masih lagi letak O. And then, combine answer. Apa benda ni? Bila awak guna kaedah table of sign, you cannot do, this is what on earth are you doing here? This is not table of sign. Bila awak letak arrow-arrow ni, this is all real number line. So, saya nak awak buat balik. Saya akan check. Bila saya akan check ni? Saya akan check besok lah. Sebab saya boleh buka Jamboard awak bila madam nak buka. So, I will check tomorrow. So, you better have the correct solution by tomorrow. Petang. Dengar tak? Giri. Jelas, madam. Okay, you buat balik. Semua yang ada number line ni semua awak buang. Awak buat balik guna table of sign. I do not want to see real number line I want to see table of sign. Siapa lagi yang guna real number line ni? Ni kalau madam tak check memang tak tahulah. Putri, are you? Ya, saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nak tanya awak ya. Putri. Oh, Putri. Ya, saya. Okay, awak punya basic definition dekat sini. Betul. Dan awak pergi split. Dan awak letak N. Betul. Sampai sini dah betul. Sampai sini dah betul. How come you tiba-tiba buat graf pula kat sini ni? Awak nampak tak dalam soalan ni ada kuadratik punya inequality? Nampak tak? Ya, saya perasan lepas saya submit dekat Jamboard. Terlambat nak betulkan. Sepatutnya buat apa? Sepatutnya awak buat apa sini? Terus buat, terus jawab lah. Terus buat final
final answer dia sebab dah ada dekat atas tu. No, there is one step you need to do here. Siapa tadi Jamboard yang saya mula-mula check yang betul? Siapa je punya Jamboard? Saya Alia. Siapa nama? Alia. Sebab tu awak kena take note bila kawan-kawan buat solution saya dah check betul. Maknanya awak tak fokus lah tadi masa madam tengah check. Sebab awak boleh cakap macam tu. Bila awak boleh kata lepas dapat jawapan tu terus ambil. No. That means you are not focus. Nampak tak sini? Apa step yang perlu awak buat untuk dapat final answer? Ni apa kita namakan ni? What do you call it? Dia number line. Yes, this is number line tapi bukan number line yang ada plus minus sign tu. Yang ada plus minus sign tu untuk solving. Yang tu yang madam kata jangan guna. Saya tak pernah lah buat untuk combine answer, untuk gabung jawapan. Saya tak pernah letak plus minus sign. Kat mana lah awak belajar. So this is dia punya step wajib ada sebelum pergi ke final answer. Bukannya daripada apa yang awak dapat kat atas ni terus awak tulis dapat jawapan. Bukan. Faham ke tidak semua? Faham madam. Tolonglah fokus bila saya semak Jamboard ni maksudnya saya nak awak take note apa kesilapan, tolong jangan repeat. Bila saya tegur, terimalah sebab kalau saya tak menegur, awak buat salah sampai kesudah dalam exam pun awak buat salah. So teguran saya ni bukan sebab saya marah tapi saya marah sebab banyak sangat silap tu. Dan tidak rujuk nota. Siapa yang rujuk nota dia tak akan buat benda yang merepek-repek macam tu lah. Okay, saya nak tengok siapa punya ni tadi? Syazbina? Ya, saya madam. Sekejap saya nak tengok awak punya bahagian 2B. Okay, soalan 2B. Apa tak dibesarkan dah? Boleh. Okay, soalan 2B ni. So di sini kena guna basic definition dan dia punya tanda ni greater than. So greater than mesti or. Wajib tulis. Lepas tu greater than 3 betul, less than negative 3 betul. Barulah kita pindahkan dan equate denominator. Okay, step ni betul, step ni betul. And then simplify sampai dapat bentuk yang ini. Okay, betul dua-dua. Lepas tu kita akan selesaikan separately dengan menggunakan dua table. Ada dua table kan? Okay, asingkan. Jangan pergi buat satu table masuk 4-4 itu memang salah. Sebab dia ada dua inequality, kena buat dua separate solution. So kita akan cari dia punya X daripada bawah, nilai dia 1 ada dan daripada atas nilai dia 6/5, okey. Lepas tu untuk tanda ni negatif sebelah kanan betul, dan positif. Yang ni tanda dia betul, conclusionnya betul dan final answer kita ambil positif, betul. Lepas tu kita pergi kepada yang table kedua untuk inequality yang ini pula. So yang ni kosong dengan 1, sebelah kanan kosong, positif, negatif, and then 1 positif, negatif. Alright, so jawapannya kita ambil negatif which is 1 to 6 over 0 to 1 lah. 0 to 1. Okay, you cannot write, ini awak nak combine kan? Okay, betul tak apa, ini bukan final answer yet tau, ini nak combine. Okay, the next step is to combine. Tetapi ini jawapan untuk the second part awak tak tulis Siapa ni? Saya tengah semak siapa punya ni? Saya madam. Syazbina kan? Okay, setiap table selepas selesai table of sign ni, macam yang ni awak letak. Yang table pertama ni awak letak, tapi table kedua awak tak tulis. So kena tulis dia punya jawapan akhir. Dengar tak? Baik madam. Okay, lepas tu yang ni tak payah tulis pun, tak payah. Lepas tu baru awak pergi buat combine answer ni. So awak akan tandakan 0 to 1 satu jawapan, 1 to 6 over 5 satu jawapan. Lepas tu awak akan lorek untuk union sebab dia OR. So kita lorek semua bahagian yang
ada garisan, betul. Gambaran jawab, betul. Okay, so untuk membaca jawapan akhir, kita kena tengok nilai yang di tengah-tengah ni, kosong ni masuk atau tidak. Oleh kerana jawapan yang atas ni tak masuk nilai 1 dan bawah ni tak masuk nilai 1, jadi nilai 1 tak boleh masuk. Itu sebabnya jawapan kita akan terbagi pada 2 interval. Satu interval 0 to 1, satu lagi interval 1 to 6/5. So jawapan akhir pun betul. Okay, very good. Okay, ada soalan tak daripada yang lain? Madam, kalau yang satu tu masuk, nak kena tulis macam mana? Okay, kalau 1 tu masuk, bermakna jawapan awak daripada 0 sampai 6/5 lah. Semua kita ambil. 1 ni dah masuk kan? Maksudnya dalam intervalnya, jawapan daripada kiri 0, kanan 6/5. 1 tu dah masuk dalam ini, ada 1 dah dalam ni maksudnya. Faham tak? Okay, faham. Itu kalau 1 masuk. Okay? Good question. Okay, last saya nak pergi check yang nombor 3. Kita check terus yang Syazwina punya lah. Okay, so nombor 3 ni kita guna squaring both sides sebab kiri kanan ada absolute value. So dikuasakan 2. Pasal apa ada benda ni Syazwina? Yang atas ni. Yang atas ni. Oh, yang saya tu silap buat kot. Tak pasal. Kan, awak punya the first part ni kuasa 2 ni kiri kanan betul. Salah sini sebab awak tulis less than 0. Lepas tu patutnya tak payah pindahkan dulu. Patutnya awak square saja dulu baru pindahkan. Yang ni awak dah pindahkan ke kiri. Kita ada masalah lah nak pindahkan. Tapi ini patutnya tak ada less than 0 ke atas tu. Okay, sekarang awak pindahkan ke kiri, awak square x squared minus, betul ke ni? Jadi saya guna yang A square tolak B square tu. A squared tolak B squared, apa benda tu? A squared minus B squared ni? Ni kan? Yang dia pecahkan tu. Kenapa tak square je terus? Patutnya awak bagilah square. X squared minus 4x kan senang. Tak payah nak guna formula apa pun. X squared minus 4x plus 4. Lepas tu yang ni square 4x squared plus 12x plus 9 kan senang. Square terus. Tak payah guna formula ni pun. Okay? Okay, so yang ni kena ada bracket ni sebab ada negatif dekat luar. X squared minus 4x plus 4. Ni ada tanda negatif kat luar ni. Lupa. Lepas tu dalam bracket ni kembangkan 4x squared plus 12x plus 9. Lepas tu baru kembangkan. Okay, so nak check satu orang lain lah yang square yang tak guna formula ni. Tak perlu guna formula ni sebenarnya. Okay, lagi seorang. Syuhada. Ya, madam saya. Okay, macam ni. Saya nak tengok macam ni. Okay, betul. Awak menggunakan squaring both side. Lepas tu awak square kiri dan kanan baru pindahkan semua ke kiri. Lepas tu pastikan bila sebelum awak buat factorization, negatif ni dipositifkan. So terbalikkan inequality sign. Okay, betul. Lepas tu baru kita factorize. Betul. So dapat 2 nilai buat graphical method. Low rate bahagian luar sebab greater than 0. Betul. So jawapan dia betul. Okay, good. Jawapan betul. Ini mana dapat negative 6/5 ni? Kan negative 1/3. Apa ni? Apa Alamak, saya tak tahulah kenapa. Awak tersilap tulis lah. Tapi maksudnya kalau dalam penulisannya jalan kerja ni betul dah sampai graf. Tapi kat sini dah betul dah. Tapi awak pergi tulis nilai yang salah pula dalam jawapan. Tak tahulah kenapa. Cuai lah tu. Sorry. Okay, lepas tu last kali soalan ini pun gunakan ada squaring both side. Kiri kanan square sampai sini ada negatif, ubah jadi positif tapi inequality sign mesti diterbalikkan. Lepas tu kita factorize ni wajib tunjuk. Okay, graf mesti ada.
Lepas tu lorik bahagian bawah sebab less than 0. So negative 2/3 to 6. Final answer correct. Okay, good. Okay, so pelajar yang Madam sebut tadi, siapa dia? Sebut nama yang kena buat semula dan Madam nak check tu siapa dia? Election. Giri. Lagi? Siapa lagi? Election, Giri. Lagi siapa? 2 orang ni je. Madam, yang saya salah tadi tu saya dah betulkan. Yang saya pergi buat graphical method tu. Yang buat cara apa tadi? Halaman lain? Saya buat graphical method tadi. Tapi? Saya silap yang tu. Saya dah betulkan dah yang kena buat number line tu. Kejap, saya nak pergi check sekejap. Nombor apa? Yang nombor 1 Math Star tu. Ya, Putri. Mana Putri, nombor apa Putri? 19. 19. Nombor 1. Apa yang salah kat nombor 1 ni? Tadi saya salah sebab saya pergi buat graphical method. Oh, okay. Sebab tak boleh padam ke saya punya yang bulat kan tu? Tak boleh padam Boleh kan? Saya guna phone, so saya buat cepat-cepat. Saya mau buat je. Macam mana buat guna phone pula ni? Saya tambah, saya letak gambar tu guna phone. Oh, okay. Okay. So, test central greater than okay, betul. Lepas tu awak lorek, and loreknya kat mana? Tak nampak pun loreknya, awak lorek semua salah tau. Ini patutnya lorek kat sini saja. Lorek kat situ. Patutnya pekat dekat situ tapi saya guna. Lorek dekat bahagian yang sepatutnya, bukan lorek sampai hujung Okay. Okay, madam, sorry. Okay, tak apa. Kita belajar dari kesilapan. Yang penting belajar. Bukannya kita buat kesilapan berulang kali. Itu bukan belajar namanya. Kalau kita buat silap, kita buat kesilapan, kita buat pembetulan, mana kita ingat. Orang yang tak belajar ni, dia buat kesilapan, lepas tu dia buat kesilapan berulang kali. So Giri dengan election, I want to check your Jamboard by tomorrow. Petang esok saya nak tengok. Buat semua pembetulan. Sepatutnya awak dah, kalau rujuk nota kuliah tak ada dan madam dah pesan, dan kali itulah awak tak dengar lah. Biasalah kalau pelajar dia tak dengar, dia akan buat apa yang madam tak suruh, apa yang madam kata jangan buat, dia buat. Kalau pelajar tu dengar, dia tak akan buat sebab orang lain okey je. So kita kena check yourself. Why are you doing so many mistakes? Saya rasa semua pelajar semua sama saja masuk sini, semua belajar benda baru. Tapi kenapa awak mesti ada sebab lah. Mungkin ada masalah, mungkin awak tak fokus. Saya pun tak tahu apa masalah awak tapi I'm trying to help. So kalau saya tak tegur, awak masih buat kesilapan yang sama, sampai exam pun awak tak belajar apa-apa, you akan rugi. Bukan madam yang rugi, pelajar yang rugi. Faham tak semua? Faham, madam. Faham, madam. Okay, so jangan ambil hati lah. Kalau madam tegur tu, jangan ambil hati. Terima. Sebab kita nak dalam proses nak belajar. Alright? Alright, madam. Alright, madam. Okay. So, untuk minggu depan, saya stop. Kira saya stop awak 6 minit dah ni. Untuk minggu depan, hari Selasa, saya nak tengok UPS punya solution. Tapi by Sunday, hari Ahad tu dah kena submit ke Jamboard. So apa yang madam dah bincang hari ini, minta awak rujuk cepat dekat yang saya dah semak tu, salin. Okay, boleh salin saja solution dia sebab yang mana yang saya dah semak betul tu maknanya ikut. Okay, lepas tu buat pembetulan pada yang madam dah sebut tadi, and then upload solution bagi UPS. Sekiranya tak dapat jawapan, tak apa. Nanti masa kita bincang, tanya. Bukan semua soalan saya expect semua dapat perfect. Tidak. Tapi kesilapan yang major tu saya kena tegur lah. Major mesti macam basic definition pun tak betul. Padahal awak boleh rujuk buku, bukan tak boleh rujuk
bukannya ni exam, bukannya quiz, latihan saja pun. Okay, kenapa boleh salah? Sebab tu saya tegur. So untuk hari Selasa minggu depan kita nak first setengah jam tu saya nak tengok UPS PSPM. Mungkin by Sunday ataupun saya akan check Monday tu saya akan check dah. So Sunday dah kena submit sebab Monday saya akan check. So mana yang saya tengok ada bermasalah itu saya akan highlight untuk setengah jam. So jam yang 1 jam tu the next 1 hour saya nak masuk chapter 3 dah. So saya nak awak pergi ke Mathstar untuk weekend ni buat soalan chapter 3 ni. Nampak tak chapter 3? Okay, chapter 3 ni adalah yang awal ni adalah peringkat awal ni di revision form 4, form 5 punya work. So kalau awak nampak sini arithmetic series, janjang arithmetic, geometric series, janjang geometry, series geometry. Kalau sequence tu janjang lah. Kalau series tu siri lah dalam bahasa Melayunya. Okay, so kalau awak tengok formula ni, I'm sure dia formula yang awak dah biasa guna di sekolah. So try answering 1 sampai 6. Ada 6 soalan kat sini. Cubalah jawab yang mana yang tak boleh, yang mana yang tak faham, kita akan bincang minggu depan hari Selasa. Okay, tapi kena start buat dah. Chapter 3 dah kena start buat dah. Dah kena start tengok video lah maksudnya. Bukan buat tapi tak tengok video, tak rujuk nota langsung. Okay, faham ya? Untuk binary expansion ni Medan akan ambil masa untuk explain lah sebab dia konsep yang baru. Binary expansion ni I will explain sebab it's something new for you. So I will explain. Tapi yang macam yang 1 sampai 6 ni revision form 4 dengan form 5 punya work. Sepatutnya tak ada masalah lah kalau awak masih ingat. Okay kelas. Okay, Madam. Okay, so that's all for today guys. So have a nice weekend. 6 soalan. Apa dia? Upload juga. Aduh, tak faham yang dia cakap. Kan kita ada 1 jam setengah hari Selasa tu kan. Tengah jam pertama saya akan tengok UPS PSPM sebab dia very quickly. Saya akan tengok sebelum hari Selasa tu saya akan check your Jamboard. Jadi nanti saya akan bagi tahu siapa punya Jamboard saya semak. Okay, yang mana yang masalah saja saya akan highlight dalam kelas. Ya. So 1 jam lepas tu, the next hour, 1 jam tu saya akan masuk chapter 3 dah. Okay? Okay, so that's all semua. Bye, take care. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Welcome. Thank you, Madam. Madam.